Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat di Facebook, sahabat-sahabat di TikTok. Saya ke udara sebentar pada jam 14.54 hotel ataupun jam 2.54 petang pada hari cuti umum ni. Jadi di sini sebenarnya banyak perkara jugalah yang saya nak sampaikan. Cuma kita bersamalah berbincang. Tuan Wan, Waalaikumsalam. Abawi, Waalaikumsalam di TikTok. Wan, Salam Perpaduan. Yusuf Awang di Facebook, Waalaikumsalam. Kita kudra di dua medium, satu di Facebook, satu di TikTok. Kita mesra alam lah. TikTok media mutakhir, Facebook media lama. Dua-dua ni ada peminat dia yang tersendiri. Contohnya untuk golongan yang berusia lebih meminati Facebook, dan untuk golongan remaja banyak meminati TikTok. Jadi dua-dua ni penting dalam perjuangan kita. Tuan Adi, Waalaikumsalam. Tang saman tu nanti kita akan ulas jugalah. Kita akan ulas juga secara berhati-hati. Sebab biasalah bila orang yang invite kita masuk naik kotak, orang yang ajak kita berdebat, saya tak tanya apa-apa soalan pun. Kalau saya tanya pun dia tak akan jawab soalan tu. Jadi bila soalan tak henti-henti ni, dia lupa yang dia tu tak henti-henti mengulangi perkara yang sama. Bila berlaku sedikit ketidakpuashatian, bila rasa pendebatan tu tak menyebelahi dia, jadi dia akan gunalah kaedah biasalah, I saman you lah. Dari dulu pun dia memang nak saman saya. Bila dia tak lepas pi, dia nak saman saya. Saya pun tak faham kenapa nak menggunakan kaedah seumpama nak membuat satu perkara yang terancang untuk memerangkap mana-mana lawan yang gagal kita tundukkan. Jadi saya dalam perkara ni saya bertendang saja. Dan saya juga lama dalam media sosial, orang pertama yang buat live dalam media sosial. Sepanjang saya dalam media sosial ni, saya dah menghadapilah berbagai-bagai ujian dan cabaran. Termasuk saya pernah ditahan pihak PDRM sebanyak 13 kali. Rumah saya diserbu 2 kali. Dan berbagai-bagailah tekanan-tekanan yang dikenakan kepada saya sepanjang saya bergiat cargas dalam dunia gelap ataupun tersebut dunia media sosial. Bagi kami ni, orang macam saya ni selalu beranggapan bahawa media sosial merupakan media gelap atau dunia yang dikecilkan di tapak tangan kita. Mana kita, dunia ni besar, betul, tapi macam berada di tapak tangan kita. Dari zaman Facebook hinggalah ke zaman TikTok. Itu cerita adalah. Dan dia tu pun sebenarnya kenal saya, cuma tak pernah berjumpa. Dan dahulunya dia adalah penyokong UMNO, banyak buat live untuk membela parti UMNO. Cuma dia beralih arah mengubah menyertai parti lain, dan dia menyerang UMNO semula. Tapi tak apalah, itu hak dia lah. Dia nak popular ke, dia nak apa, itu hak dia lah. Saya tak kejar populariti. Apa yang saya buat hari ini pada asasnya untuk kepentingan negara dan rakyat. Mul serangan peribadi saya tak serang pun. Dia yang kata saya munafik. Tutup kita tu, kita teruskan. Okey. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan negara dan rakyat. Kita nak hari ini negara kita berada dalam keadaan yang stabil. Kita nak ekonomi itu berada dalam keadaan baik, dan kekayaan negara itu mengalir kepada poket rakyat. Kita juga sedang berjuang untuk menghapuskan kesenjangan pendapatan antara rakyat. Kita dah lama tertekan.
Kan? Kita dah lama tekan. Negara ini negara yang kaya. Negara ini negara yang banyak hasil, saudara. Negara ini negara yang keadaan geografi dia baik. Tak ada bencana-bencana alam yang teruk. Tak ada gempa bumi. Tak ada lingkaran gunung berapi. Banyak hasil. Kan? Negara kita negara maritim. Tapi kekayaan negara ni mengalir secara tidak adil. Yang mana kalau kita lihat secara terperinci, kita akan nampak yang Malaysia sebuah negara yang mengamalkan high power direction. High power direction ni negara yang melihat kepada status. Kan? Jadi kita nak cuba ubah kepada konsep negara low power direction. Mana saya dalam UMNO. Contohnya. Saya dalam UMNO. Kenapa saya tak meninggalkan UMNO? Orang tanya. Kerana saya percaya UMNO ini akan bangkit semula dan kembali dominan mewakili masyarakat Melayu. Kita harus ingat, sebenarnya Barisan Nasional ni dah mula lemah sebelum pilihan raya ke-13 lagi. MCA kehilangan sokongan daripada kalangan masyarakat Cina. Pada waktu kita kata MCA ni orang Cina tak sokong dah. Selepas tu MIC juga kehilangan sokongan masyarakat India. Kita pun kata MIC ni tak dapat membantu lagi perjuangan kita kerana orang India juga telah meninggalkan MIC. Dan hari ini kita juga harus berwaspada. Kita harus berhati-hati kerana kita tak mau UMNO juga ditinggalkan oleh orang Melayu. Jadi bagaimana cara dan kaedah dia untuk kita mengembalikan sokongan orang Melayu kepada UMNO? Kalau tanya saya, saudara, yang pertama adalah kita kena meremajakan parti UMNO. Kalau kita tak meremajakan parti UMNO, bermakna UMNO akan jadi parti yang tua. Bila jadi parti yang tua, dia akan jadi parti yang mati. Jadi kaedahnya meremajakan semula UMNO. Dan bila disebut peremajaan UMNO ni, saudara, apa yang perlu kita buat? Pemilihan yang bakal berlaku tak lama lagi ni. Yang mana perwakilan mestilah meremajakan UMNO di peringkat pimpinan cawangan, pimpinan bahagian dan juga pimpinan pusat. Itu kaedah kita meremajakan UMNO. Dan orang-orang lama dalam UMNO harus beri ruang dan peluang kepada generasi pelapis untuk mengambil alih kedudukan jawatan dalam bahagian dan juga di peringkat pusat. Itu maksud peremajaan UMNO. Dan kita mesti berubah, berevolusi. Kita ingat boleh cerita dinosaur, tuan-tuan. Dinosaur, tuan-tuan, suatu masa dulu mereka lah yang menguasai dunia. Bersebut dinosaur ni dia besar, tuan-tuan. Tapi hari ini dinosaur dah pupus. Sebab apa dinosaur pupus? Sebab mereka enggan berevolusi. Tetapi haiwan-haiwan lain yang berevolusi mampu bertahan hingga ke hari ini. Sama juga dalam perjuangan kepartian. Kalau parti tidak mau berevolusi, parti enggan meremajakan parti, kesudahannya kita juga akan pupus. Jadi pemilihan yang ada hari ini, kita nak meremajakan UMNO. Itu agenda saya lah. Agenda saya nak meremajakan UMNO. Mewujudkan ruang dan peluang yang lebih banyak kepada orang-orang muda untuk mendapat tempat dan kedudukan dalam UMNO. Jadi kita harap perwakilan seluruh negara, tak kira di mana bahagian sekalipun, berilah peluang kepada generasi baru untuk berada dalam kepimpinan UMNO di peringkat bahagian dan pusat. Kita nak seimbangkan antara orang lama dan orang baru, supaya parti kita berjaya diremajakan. Itu yang paling penting, saudara. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai dekat TikTok ni.
ada dekat 300 orang. Terima kasih rakan-rakan di TikTok. Ada yang menyokong, ada juga yang menentang. Di Facebook pun ramai, ada yang menyokong, ada yang menentang. Tapi itu biasa dalam politik. Itu asam garam dalam politik. Bila ada orang yang menyokong kita, tentu akan ada orang yang menentang kita. Tak apa, itu perkara biasa saya bagi saya lah. Okey tuan-tuan, itu mukadimah pada petang ini saudara. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat yang menentang usaha UMNO untuk diremajakan ni adalah Perikatan Nasional. Tanpa Perikatan Nasional sedar, mereka sedang menuakan parti-parti dalam Perikatan Nasional. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya melihat hari ini Perikatan Nasional merupakan tempat persaraan pemimpin PIN UMNO yang telah tidak mendapat tempat dalam UMNO. Contohnya Syahidan Kasim, pemimpin tua, pemimpin senior, yang cukup lama dalam UMNO. Bila dia gagal mendapat tempat dalam UMNO, dia berhijrah menyertai parti PAS. Bermakna hari ini kita tak rugi apa-apa pun saudara. Kita kehilangan Syahidan Kasim, tapi kita tak rugi apa-apa. Walaupun hari ini untuk keuntungan jangka masa pendek, kita nampak macam PAS ataupun PN untung jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, dia tak untung sebenarnya. Sebab mereka tidak meremajakan parti mereka. Mereka menuakan parti mereka dengan menjadikan parti mereka tempat persinggahan terakhir pemimpin PIN UMNO yang telah ditolak dalam UMNO. Itu cerita je tuan-tuan. Jadi saya tak kisahlah kalau Noh Omar nak masuk PAS ke Syahidan Kasim, nak bawa lebih ramai lagi pemimpin PIN lama ni masuk lampai, bawa lah tak apa. Sebab bila mereka ke sana, bermakna kita berpeluang untuk meremajakan UMNO. Kalau kita tengok hari ini tata kelola pemilihan UMNO, satu perubahan yang cukup hebat, yang mana hari ini pemilihan di peringkat bahagian dan pusat dilakukan serentak dan kaedah kempen diperketatkan. Tujuan UMNO berbuat demikian rupa untuk menghapuskan amalan politik wang di dalam UMNO. Dan perkara ini orang-orang muda seperti kita kena sokonglah 100%. Makna UMNO sudah berubah. UMNO sedang meremajakan dirinya. Dan kepada golongan orang-orang muda, ambillah peluang ini untuk berada dalam UMNO, berusaha untuk mendapat tempat dan kedudukan jawatan dalam UMNO. Jangan tunggu lagi saudara. Kita mesti meremajakan parti datuk nenek kita ini. Kita mesti mewarisi perjuangan datuk nenek kita ini. Kita mesti memastikan kita berjaya meremajakan UMNO, bukan terus menuakan UMNO. Kita jangan ikut resmi bersatu, resmi pejuang, resmi PAS yang mereka sedang menuakan parti mereka hanya kerana mereka mengejar keuntungan untuk jangka masa pendek. Memang mereka menang 74 kerusi, kita akui. Tapi itu kemenangan atau keuntungan jangka masa pendek saja. Tapi kesan negatif dalam parti mereka amat teruk. Bermakna mereka sedang menuakan parti mereka. Dan lama-kelamaan nanti, orang-orang muda akan menyedari perkara ini. Bermakna mereka nak orang muda sokong mereka. Tapi mereka sebenarnya tak bagi tempat pun kepada orang muda. Mereka hanya menyediakan tempat kepada orang-orang lama saja daripada UMNO. Kita lihat nanti. Sedangkan UMNO pula terbukti berjaya meremajakan partinya di pilihan raya yang ke-15. Walaupun UMNO kalah
teruk di pilihan raya ke-15, tetapi sekurang-kurangnya orang muda dapat melihat sendiri yang UMNO membuktikan mereka meremajakan calon-calon di pilihan raya yang ke-15. Dan percayalah orang-orang muda bahawa pilihan raya negeri nanti UMNO akan tetap menggunakan formula yang sama, meremajakan calon-calon. Banyak calon-calon muda akan diberi peluang bertanding. Kalau menang soal pertandingan, tak apa, saudara. Okey, tuan, yang duk kutuk-kutuk saya dalam TikTok ni, kutuklah, tak ada masalah. Saya beritahu agenda saya, misi saya, visi saya, nak meremajakan UMNO. Ini penting. Kalau kita tak berusaha nak meremajakan UMNO, UMNO akan jadi parti yang tua macam PAS. UMNO akan jadi parti yang tua macam Bersatu. UMNO akan jadi parti yang tua macam Pejuang. Tengok dalam Pejuang contoh. Semuanya tua-tua. Calon mereka pun tua-tua. Makna mereka akan mati tak lama lagi parti itu. PAS, Bersatu pun dia akan mati. Sebab kebanyakan kepimpinan utama dalam parti mereka semuanya yang tua-tua. Berbeza kita. Biar kita rugi sikit di pilihan raya ke-15, tak apa, saudara. Yang penting kita berjaya meremajakan UMNO. Dan ramai dah pemimpin-pemimpin lama ni mula meninggalkan UMNO kerana tak dapat menerima peremajaan UMNO. Contohnya Datuk Seri Saidan Kasim. Dia meninggalkan UMNO kerana dia tidak dapat menerima peremajaan UMNO. Dia melompat parti kerana dia tidak dicalonkan. Dengan calon yang dicalonkan menggantikan tempat beliau adalah orang muda. Itu cerita dia. Makna Saidan Kasim menolak peremajaan. Saidan Kasim tak dapat menerima orang muda. Walaupun pada dasarnya dia cuba berlakon depan orang muda, kononnya dia menyukai orang muda. Itu semua drama politik. Itu semua wayang politik, saudara. Semata-mata untuk mendapatkan undi orang muda. Tapi dia sebenarnya menolak orang muda. Itu cerita dia. Tuan-tuan, clear? Pemimpin-pemimpin yang tolak peremajaan parti ni kebanyakannya dah mencari parti lain. Antara punca kekalahan UMNO di pilihan raya ke-15 kerana pemimpin yang lama ni tak dapat menerima peremajaan. Jadi mereka pun mencari parti yang tua macam Bersatu dan PAS untuk mengalahkan peremajaan yang dibuat oleh UMNO. Tapi tak apa, kita takkan mengalah. Sebab satu perubahan tu mesti ada pengorbanan. Tak ada perubahan yang tak ada pengorbanan. Mesti ada pengorbanan. Kekalahan kita di pilihan raya ke-15 bukan tanda kita dah mati. Tapi itu baru permulaan untuk kita meremajakan parti kita. Dan pemilihan yang akan datang ni, kita menaruh harapan yang amat besar kepada perwakilan-perwakilan cawangan untuk memberi ruang dan peluang kepada orang muda untuk menang di peringkat bahagian dan juga di peringkat pimpinan pusat. Kita nak pastikan parti buka ruang seluas-luasnya untuk orang-orang muda bersama dengan perjuangan UMNO. Tentulah kalau kita dalam tempoh 5 tahun ni mampu meremajakan UMNO di pilihan raya yang ke-16 nanti, kita akan mengutip hasilnya. Benih yang kita tanam hari ini, dia akan berbuah di pilihan raya yang ke-16. Kalau hari ini kita tanam benih yang tua-tua saja, kita akan kalah di pilihan raya yang ke-16. Okey, tuan-tuan? UMNO dah remaja, insya-Allah. Di tempat kami ni Lumut pun, kami dalam proses membuat perembajaan UMNO.
meremajakan UMNO. Mungkin ada yang boleh terima, mungkin ada yang tak boleh terima. Tapi gelombang peremajaan UMNO ni akan menang. Itu antara agenda besar kita bersama lah tuan-tuan. Walaupun hari ni Presiden UMNO dihina, dikutuk dengan berbagai-bagai kutukan, tapi sekurang-kurangnya saya sebagai generasi baru yang masih muda dalam UMNO ni berbangga dengan tindakannya, kerana dia berani melakukan peremajaan UMNO. Itu yang penting. 80% calon Barisan Nasional adalah orang muda. Kemenangan di Melaka, kemenangan orang muda. Kemenangan di Johor, kemenangan orang muda. Pilihan raya ke-15 UMNO bagi 80% orang-orang muda dan baru. Itulah peremajaan UMNO. Macam saya kata tadi, bila kita buat satu perubahan, mesti ada pengorbanan. Jadi hari ini saudara, kalau orang-orang muda tidak mempertahankan Dr. Zahid Hamidi, dia satu kerugian yang besar kepada masa depan orang-orang muda. Jadi orang-orang muda perlu bangkit bersama dengan saya, sahabat-sahabat saya, untuk mempertahankan Presiden UMNO. Sebab dia sedang meremajakan parti UMNO, membuka pintu seluas-luasnya kepada orang-orang muda untuk menyertai UMNO dan membuat tempat dan peluang secara adil dalam UMNO. Kalau orang-orang muda nak sokong PAS dipenuhi dengan orang tua-tua semua. Saidan Kasim dah berapa umur dia? Dan Kasim lompat parti kerana dia tak dapat menerima peremajaan UMNO. Dia tak dapat terima yang calon arau tu orang muda. Tuan dan puan, janganlah orang-orang muda dalam Perikatan Nasional kena tipu. Kalau Saidan Kasim dapat menerima orang muda, dia takkan meninggalkan UMNO. Sebab dia tak dapat menerima orang muda lah dia meninggalkan UMNO, tuan-tuan. Cuma nak tinggalkan UMNO ni kena ada alasan yang kukuh, iaitu menyalahkan Presiden. Kononnya meninggalkan parti kerana tidak sehaluan dengan Presiden. Macam-macam lah akan dikeluarkan lah hujah-hujahnya. Hakikatnya dia menolak orang muda, tuan-tuan. Saya duduk dalam UMNO sampai hari ni sebab peremajaan UMNO tu. Kalau UMNO dia tak mau lakukan peremajaan, siapa nak duduk dalam UMNO betul? Cuma perkara ni ada orang yang nampak, ada orang yang tak nampak. Tapi orang macam saya nampak. Ini peluang yang terbaik, saya kata. Presiden nak meremajakan UMNO. Calon pilihan raya negeri Melaka, majoritinya semua orang muda. Calon pilihan raya negeri Johor, majoriti orang muda. Calon pilihan raya ke-15 UMNO, majoritinya orang muda. Kenapa UMNO meremajakan parti dia? Dia nakkan orang muda menyokong UMNO, supaya UMNO tu kembali muda, saudara. Tuan-tuan, kalau kita tak menyokong agenda peremajaan UMNO yang dilakukan oleh Presiden, kita akan duduk di bawah parti-parti yang tua. Lepas dia. Macam dalam Perikatan Nasional. Lepas dia, tuan-tuan. Dan majoriti calon Perikatan Nasional yang menang, kebanyakannya adalah pemimpin tua dari UMNO yang melompat parti. Apa artinya kepada orang muda? Apa artinya? Saidan Kasim, apa artinya kepada orang muda? Meninggalkan UMNO kerana menolak calon orang muda. Masuk dalam Perikatan Nasional, merayu-rayu undi orang muda. Apa artinya kepada orang muda menyokong orang begitu? Tak ada arti. Itu cerita dia. Tuan tengok nanti pemilihan. Perwakilan UMNO akan buktikan kepada orang muda di luar sana yang tidak berparti, ataupun orang-orang muda yang berada dalam parti Perikatan Nasional, bahawa kita akan
berusaha memenangkan calon-calon orang muda yang bertanding di peringkat bahagian dan juga di peringkat pusat. Kita akan wujudkan keseimbangan antara orang lama dan orang muda. Supaya apa? Supaya ia mentarikkan kepada orang-orang muda untuk bersama UMNO. Kan? Itu yang kita nak. Ya bang? Okey bang. Setuju? Saya orang muda, datanglah bersama dengan kami. Kita harungi gelombang kesusahan yang bersama. Kan? Ya bang, terima kasih bang. Okay. Thank you. Baru punya bil lah. RM40. Okey, terima kasih bang. Kan, bersama-sama kita melalui kesusahan ni. Kan, kita tak mau menang bersorak, yang dapat tempat semuanya orang-orang tua saja. Betul? Kan, orang muda bersorak nak menangkan PN contoh, yang dapatnya Sedan Kasim. Biar orang muda dapat apa? Orang muda tak dapat apa-apa pun. Kan? Tapi kalau orang muda bersama dengan UMNO hari ini, orang muda akan boleh menikmati satu perjuangan peremajaan parti. Orang muda boleh berusaha untuk mendapatkan tempat dan kedudukan dalam parti. Kan? Kerana presiden yang ada hari ini, presiden yang meremajakan parti. Beliau dibenci, beliau ditentang, beliau nak jatuhkan. Sebab apa? Sebab mereka menghalang usaha beliau untuk meremajakan UMNO. Berusaha untuk menghalang beliau meremajakan politik Malaysia. Kau tanya orang Perikatan Nasional, dia penak siapa Perdana Menteri? Dia kata penak Muhyiddin Yassin. Sedangkan Muhyiddin Yassin dah pernah jadi Perdana Menteri. Kan? Mereka menolak Anwar Ibrahim sebab apa? Mereka menolak peremajaan kedudukan jawatan Perdana Menteri. Kalau mereka nak ulang, lepas Tun Muhyiddin, lepas Muhyiddin Tun, lepas Tun Muhyiddin, sampai bila-bila pun dia nak macam tu. Jadi tujuan saya sampaikan perkara ni, saya nak orang-orang muda dapat melihat apa yang saya lihat hari ini. Saya nak orang-orang muda nampak apa yang saya nampak hari ini. Kan? Saya bersusah payah lah UMNO ni kena tangkap dengan polis. Omah kena serbu. Ada orang nak saman saya, orang ni nak saman saya. Kenapa sanggup hadapi semua benda ni, saudara? Kerana peremajaan yang dibuat oleh UMNO tu. Baru-baru ini saya mempertahankan habis-habisan kedudukan jawatan presiden, deputi presiden tidak dipertandingkan. Tahu tak sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak memastikan proses peremajaan UMNO tu berjaya. Sebab kalau orang lain yang duduk kedudukan presiden UMNO, tentu dia belum tentu lagi dia akan meremajakan UMNO, saudara. Itu cerita dia. Kita nak UMNO diremajakan. Kan? Tengok pemilihan yang akan datang ni, syarat-syarat cukup ketat. Kan? Amalan politik wang akan dihapuskan hingga ke akar rumbi. Sampai nak bawa perwakilan pergi makan di kedai pun tak boleh, tuan-tuan. Salah, tuan-tuan. Nak berjanji apa-apa dengan perwakilan pun tak boleh, tuan-tuan. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Mana calon-calon kena menggunakan media sosial untuk meraih sokongan daripada perwakilan. Apa tujuan yang UMNO buat macam tu? Dia letakkan syarat yang cukup ketat. Sampai pemilihan di peringkat bahagian dan pusat serentak. Sebab apa? Agenda peremajaan UMNO. Betul? Orang muda bukan ada banyak duit. Betul? Orang muda bukannya kaya, betul? Tapi orang muda akan dapat tempat dalam UMNO sebenarnya hari ini. Berbeza dengan parti-parti lain. Orang muda kat TikTok, dekat Facebook, tak mau peremajaan dalam politik.
yang menentang saya, kalau dia ada orang yang komen ni, dia muda, dia tentang saya, maknanya dia menolak permajaan. Sedangkan saya menyokong permajaan. Saya berusaha untuk meremajakan parti. Jadi kalau ada 2-3 orang muda yang menentang saya, dia fikir sendiri, kenapa nak tentang Ismi? Ismi dah terangkan dengan jelas agenda dia, misi dia, nak meremajakan politik, nak meremajakan UMNO. Kalau orang muda tentang saya contoh, dia kerugian kepada orang muda. Sebab perjuangan saya meremajakan politik, bukan perjuangan saya nak menuakan politik. Saya tak menyokong Muhyiddin Yassin sebab apa? Dia dah pernah jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia bukan bagi peluang kepada orang muda. Dia asyik bagi peluang kepada orang yang sama. Orang-orang yang boleh kita panggil kluster dinosaur dalam politik. So, bila kita orang muda nak terus dihenyak, dipijak oleh golongan-golongan dinosaur ini, itu cerita dia. Saya pertahankan Presiden UMNO ada sebab orang muda saja, bukan sebab benda lain. Saya ni pertahankan Presiden UMNO bukan kerana dedak ke, kerana habuan ke, kerana apa-apa, tuan-tuan. Saya pertahankan dia kerana dia berani meremajakan UMNO. Sebab tu saja. Kalau dia tak berani meremajakan UMNO, dia pun kita dah lawan nama dah, tuan-tuan. Tapi keberanian dia meremajakan UMNO dengan beri peluang dan ruang kepada orang-orang muda bertanding di Melaka, di Johor dan di Pilihan Raya ke-15, saya sanjung. Walaupun orang-orang muda kalah di Pilihan Raya ke-15, tak apa. Sekurang-kurangnya orang muda di luar sana nilailah sendiri. Takkan kita orang-orang muda nak menolak permajaan politik. Takkan kita orang-orang muda nak menolak permajaan UMNO. Takkan kita orang-orang muda nak menolak calon-calon muda. Bermakna di pilihan raya negeri yang akan datang, percayalah, UMNO akan mencalonkan ramai calon-calon muda di kursi-kursi yang ditandingi. Di orang-orang muda fikir sendiri benda ni. Nak pilih calon orang muda atau nak pilih calon yang lama-lama, asyik dia, asyik dia, asyik dia. Lepas tu duk berlakon, duk berkawan orang muda tapi tak bagi peluang kepada orang muda. Sekarang orang muda nak pemimpin yang berpura-pura depan orang muda, atau pemimpin yang membuktikan kepada orang muda dia meremajakan politik. Dia orang muda fikir benda ni. Apa ni? Dia berkata UMNO akan bungkus pilihan raya negeri. Tak apa, itu hak mereka nak kata kepada kami. Tapi kalau kita membungkuskan UMNO di pilihan raya negeri yang datang, bermakna kita menolak permajaan. Ini saya tujukan kepada orang-orang muda, supaya orang muda tidak tertipu. Bila kita letak calon muda, orang muda tolak, kerugian kepada orang muda. Contoh di Arau, Saidan Kasim berlawan dengan orang muda. Orang muda ditolak. Saidan Kasim menang. Saidan Kasim orang yang menolak permajaan UMNO. Orang yang menolak calon muda di Arau. Orang yang lompat parti kerana tak dapat menerima hakikat bahawa orang muda dicalonkan di Arau. Mana Saidan Kasim menolak permajaan. Jangan kena tipu lagi, tuan-tuan. Orang muda jangan kena tipu. Kita nak bela nasib kita macam mana, duk asyik kena tipu. Bila kita tak calon orang muda, kita tolak calon muda tu.
kena tipu dengan orang macam Saidian Kasim ni. Buat apa? Muhyiddin Yassin ada dah bagi peluang kepada orang muda? Ada. Mana dia bagi peluang kepada orang muda? Kebanyakan calon-calon Perikatan Nasional semua dah season. Kebanyakan calon lah bekas-bekas pemimpin UMNO yang lama-lama ni. Mimpin UMNO yang memang menolak permajaan UMNO. Kalau boleh dia nak pegang jawatan tu sampai dia mati. Fikir tengok orang muda. Ya. Jadi orang muda fikir yang tentang saya, tiga orang ni. Fikir tengok. Kita nak berusaha nak bagi peluang kepada orang muda. Kita berlawan habis-habisan dengan kumpulan yang pro menolak perubahan ni. Tuan dan puan, kita berjaya dalam Perhimpunan Agung UMNO untuk meremajakan UMNO. Kita berjaya meremajakan UMNO di Melaka, di Johor dan di Pilihan Raya yang ke-15. Kalau hari ini orang-orang muda tertipu dengan propaganda persepsi yang dibawa oleh Perikatan Nasional, tolak Zahid, tolak Zahid, tolak Zahid. Kita bukan tolak UMNO, tapi kita tolak Zahid. Tuan, orang-orang muda, kalau you terperangkap, you termakan dengan propaganda yang dibawa oleh pemimpin Perikatan Nasional untuk menolak Zahid, samalah kita menolak permajaan orang muda dalam politik. Kita menjatuhkan seorang tokoh yang sedang berusaha, sedang berjihad untuk meremajakan politik. Seorang tokoh yang dah membuktikan keberaniannya melawan orang-orang lama dengan meletakkan calon-calon muda di Pilihan Raya Melaka, Johor dan juga Pilihan Raya ke-15 baru-baru ni. Dan Pilihan Raya yang akan datang ni, Pilihan Raya Negeri ni pun, tuan tengok, peratusan orang muda yang diberi peluang sangat tinggi. Itu contoh dia. Fikir benda ni. Jadi orang muda ambil peluang. Jangan salah pilih pemimpin. Pemimpin yang bagi peluang kat orang muda, kalau kita tolak dia, bermakna kita menolak diri kita sendiri. Pemilihan akan datang ni, tengok Presiden kita buat syarat macam mana. Tak boleh sampai nak berkempen bawa orang pergi makan di kedai pun tak boleh. Nak pergi jumpa perwakilan ni pun tak boleh. Kena gunakan media sosial 100%. Tuan tahu tak? Yang pemantau adalah veteran UMNO. Sebab veteran UMNO ni kalau disertai saja veteran UMNO, dia tak boleh lagi bertanding apa-apa jawatan pun. Mereka ni akan jadi bahagian pemilihan. Nampak? Apa tujuan Presiden buat macam tu? Nak meremajakan UMNO. Jadi orang muda di luar sana ni, pertahan dah Presiden UMNO ni. Janganlah kita muda terpedaya dengan pemimpin-pemimpin tua dalam Perikatan Nasional. Nak percaya Saidian Kasim pemimpin tua dalam Perikatan Nasional tu, tak sedar diri lagi tu. Kalau boleh nak pegang jawatan ahli parlimen tu sampai dia mati, baru boleh bagi kepada orang lain. Fikir orang muda, fikir benda ni. Tengok ramai juga orang muda pertahan Saidian Kasim. Saya fikir pasal apa orang muda untuk pertahankan Saidian Kasim ni? Padahal dia meninggalkan UMNO kerana menolak permajaan UMNO. Dia meninggalkan UMNO kerana tidak berpuas hati calon ahli parlimen Arau diletakkan orang muda. Memang dia berjaya mengalahkan orang muda di Arau, tapi kerugian yang besar kepada siapa? Kepada orang muda. Ni apa ni, Sadam, remaja apa kalau permajaan UMNO perlu tukar Wak Jahid? Kalau kami tukar Dr. Zahid Hamidi, ganti Presiden tu daripada pro Perikatan Nasional, bermakna agenda besar kita, permajaan UMNO akan gagal.
Sebab pemimpin UMNO yang pro Perikatan Nasional menolak peremajaan UMNO. Mereka nak mengekalkan scheme of thing tu. Lepas orang tu juga. Lepas orang tu juga. Lepas orang tu juga. Itu cerita dia. Yang kami pertahankan Dr. Zahid kerana dia berani meremajakan UMNO saja. Itu je perjuangan saya, tuan-tuan. Itulah agenda saya, tuan-tuan. Saya buka habis-habis kat tuan-tuan. Itulah alasan saya mempertahankan Dr. Zahid. Itulah alasan saya kekal dalam UMNO hari ini, kerana nak meremajakan UMNO. Ini tanggungjawab kita. Kalau kita tak berusaha untuk meremajakan parti UMNO akan pupus. Walaupun hari ini orang Perikatan Nasional kata UMNO dah mati, UMNO dah mati, UMNO dah mati, mereka tak sedar tu. Yang kehidupan UMNO baru bermula, tuan-tuan. Peremajaan UMNO baru bermula. Kita kalah kerana kita letak orang muda banyak. Walaupun kita kalah teruk, tapi kita tak rasa kecewa. Pada sekurang-kurangnya kita membuktikan kepada orang-orang muda yang ada hari ini, kalah pun tak apa, yang penting orang muda dapat peluang. Supaya orang-orang muda nampak usaha yang dibuat oleh Dr. Zahid Hamidi hari ini, usaha yang dibuat oleh pucuk pimpinan UMNO hari ini, yang sedang berusaha keras nak meremajakan UMNO, nak memastikan UMNO kekal parti Melayu yang dominan mewakili orang Melayu. Mana dia berjihad, saudara. Dia berjihad untuk orang muda. Walaupun hari ini ada juga orang muda yang terpengaruh dengan Perikatan Nasional, meracun orang muda yang lain untuk membenci kepada Zahid Hamidi, tak apalah. Saya percaya sedikit masa nanti orang-orang muda akan nampak pengorbanan yang dibuat oleh Dr. Zahid Hamidi. Orang muda akan nampak pengorbanan yang dibuat oleh UMNO dalam proses meremajakan UMNO. Tenak dia buat apa lagi? Kalau kita buang dia hari ini, UMNO akan jadi macam apa? UMNO akan jadi macam bersatu, dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin tua saja. Nampak macam tu. Esok jawatan Perdana Menteri itu dia ulang hak sama saja. Ambil hak tua-tua semua. Bila masa kita dapat Perdana Menteri dari kalangan orang muda? Bila? Tak dapat. Okey, tu ada soalan kat Facebook kan? Jadi orang muda, marilah bersama dengan perjuangan ni. Orang muda tengok nanti pemilihan nanti, bagaimana perwakilan UMNO di akar umbi akan buat reformasi peremajaan parti di peringkat cawangan hinggalah ke peringkat pusat. Dan sekiranya agenda ni berjaya dengan lancar, kita akan rasa gembira, kerana itulah permulaan yang baik selepas pilihan raya yang ke-15. Okey tuan. Amirul Aizat, abang tak penat ke kuat sangat jilat tu? Saya jilat orang muda tak apa. Saya jilat presiden untuk orang muda. Saya bukan jilat Muhyiddin Yassin untuk bagi peluang kepada orang macam Sadam Kasim. Orang macam katak-katak lama daripada UMNO ni. Saya jilat untuk orang muda. Saya buat untuk orang muda. Saya nak orang muda dapat peluang, orang muda dapat kedudukan. Supaya nasib orang muda lain di luar orang terbela. Ini pengorbanan saya. Orang kata jilat Wak Zahid, jilatlah, saya jilatlah, tak apalah saya jilat. Yang penting orang muda dapat tempat. Yang penting agenda peremajaan UMNO berjaya dilakukan. Yang penting pilihan raya ke-16 kita boleh buat peremajaan politik, mengislahkan pentadbiran kerajaan dengan beri peluang orang-orang muda menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Barulah perjuangan.
Kalau kita masuk politik ni asyik nak pertahankan orang macam Tun Mahathir, orang macam Muhyiddin, orang macam Haji Hadi, untuk apa? Untuk apa? Apa keuntungan kepada kita orang muda? Orang muda nak angkat Muhyiddin contoh jadi menteri, untuk apa? Untuk dia pilih 70 orang menteri yang tua-tua tu. So dia pilih bekas pimpin UMNO yang lompat parti, yang tak sedar diri tu. Mi jilat untuk kebaikan. Ya, saya memang jilat Presiden UMNO untuk orang muda lah. Ni kalau ada orang muda yang benci saya, nilailah sendiri. Saya jilat untuk orang muda. Ni pemilihan UMNO ni, saya berkempen untuk orang muda ni. Saya mengajak perwakilan untuk memberi peluang kepada orang muda. Supaya UMNO ni boleh diremajakan dari peringkat cawangan sampailah ke peringkat pusat. Kenapa kita nak? Itu cerita tuan-tuan, peremajaan Charizard. Tu wanita ni orang lama-lama lah. Betul? Tuan tengok ni, setiap bahagian ni akan berlaku gelombang perubahan. Di tempat saya pun akan berlaku gelombang perubahan yang cukup dahsyat. Peremajaan UMNO. Makna kita meneruskan proses yang dimulakan oleh Dr. Zahid Hamidi. Dan kita, orang-orang muda dalam UMNO, berjaya mempertahankan jawatan Presiden UMNO dari dicabar oleh proksi-proksi orang-orang tua dalam Perikatan Nasional. Itu cerita dia. Dan itu kejayaan yang cukup manis bagi saya dan orang-orang muda lain dalam UMNO. Kerana kita nak Dr. Zahid kekal supaya beliau boleh wujudkan peluang yang lebih banyak kepada orang muda. Suatu hari nanti, orang muda di luar sana akan sedar, akan nampak pengorbanan besar yang dibuat oleh Dr. Zahid Hamidi. Kami menjilat kerana orang muda. Jangan kita menjilat untuk orang yang sama saja, duk jilat-jilat, angkat Saddam Kasim. Sedangkan tuan nilai Saddam Kasim melompat parti kerana menentang proses peremajaan UMNO. Dan Kasim lompat parti kerana menolak calon muda mengambil alih kedudukan beliau di Arau. Okey tuan. Nur Azman Ahmad, orang muda UMNO semua bijak pandai ke? Kita buat keseimbangan lah. Yang lama tu ada juga. Yang muda tu ramai. Dan yang muda hari ini akan menjejak usia kepada pertengahan. Dan mereka melalui proses peremajaan yang dibuat oleh Dr. Zahid Hamidi. Tuan dan puan. Dan itulah di depan hari mereka juga akan meremajakan parti. Itu cerita dia. Kita nak remaja orang muda. Tengok. Kenapa ramai orang muda duduk dalam parti-parti lain? Pasal peremajaan. Zamilah Zulaika, ya tuan, teruskan perjuangan. Okey tuan, saya pun nak berhenti dulu sebab nak buat kerja lagi. Jadi sebelum tepi jalan rumah saya ni, tuan-tuan, tepi jalan besar. Nak cari rumah tu senang jadi Manjung, tepi jalan betul. Nampak ada bendera UMNO tu duduk di atas tu. Tu rumah saya, tepi jalan betul. Okey tuan, sebelum saya nak berhenti ni, sekali saya minta lah kepada seluruh perwakilan UMNO untuk memberi peluang dan ruang kepada orang muda, bermakna kita menyambut usaha yang dibuat Presiden untuk meremajakan UMNO di peringkat cawangan, bahagian dan pusat. Gelombang kebangkitan orang muda dalam UMNO ni akan mencetuskan satu revolusi kebangkitan atau peremajaan politik Malaysia.
Masih tuan, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tuan-tuan di Facebook dan juga TikTok.